Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah di kesempatan ini pula kita akan berkongsi kepada para jemaah Duyufur Rahman sekalian. Yang pertamanya tentang rukun umrah. Ya. Ada 5. Ya. Yang pertama niat. Ketika mana kita kalau kita naik kapal terbang tu di kordon manazil lah, iaitu niat. Yang pentingnya niat. Yang kedua tawaf. Ya. Pelaksanaan tawaf 7 pusingan. Yang ketiga sa'i. 7 kali daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang keempat bergunting ataupun kita panggil cukur rambut, ataupun dengan bahasa yang kita panggil, bahasa orang faham dipanggil tahallul. Yang kelima tertib, maknanya tersusun lah, mengikut susunan. Itu rukun umrah yang perlu kita ikutlah dia punya step dia, mudah-mudahan. Kemudian saya akan berkongsi juga tentang larangan ataupun kita panggil pantang larang lah. Pantang larang ketika kita sedang berihram. Ada pantang larang yang hanya khusus pada lelaki, dan juga ada khusus pada wanita, dan ada juga yang pada kedua-duanya. InsyaAllah sama-sama kita melihat. Yang pertama, untuk lelaki memakai pakaian bersarung atau berjahit atau bercantum. Itu mudah fahamlah. Kalau kita melihat contoh mudah, pakaian kain ihram kita itulah, ya. Kemudian yang kedua, untuk lelaki menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Mana kalau kita pakai kopiah ke, pakai songkok tepi dan sebagainya, kena buka lah, ya. Kemudian yang ketiga, untuk wanita khusus, iaitu menutup muka. Menutup muka lah. Muka kena buka, ya. Dan kemudian untuk yang keempat, terpakai untuk lelaki dan perempuan, ataupun wanita memakai sarung tangan, ya. Tak boleh pakai sarung tangan, ni pantang larangnya. Maknanya kalau yang muslimat kita pakai handsock tu, cari yang sampai pergelangan. Jangan yang pakai sini tu ditutup, ya. Kemudian yang kelima, berwangi-wangian, sama ada di badan, pakaian, makanan, minuman, atau menghidunya ke dalam hidung. Ini maknanya sebelum kita berniat umrah, berniat kita nak melaksanakan umrah, yang tu setelah berniat umrah tak boleh. Sebelumnya tak apa, tapi ini kita cerita adalah ketika telah berniat umrah. Yang kelima, berwangi-wangian, memakai wangi-wangi tak boleh, ya. Kemudian yang keenam, memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka selain yang tumbuh di pipi dan dahi. Ini pun sama ketika telah berniat umrah. Sebab tu disebut pantang larang, pantang larang. Yang ketujuh, mencabut, menggunting rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan. Kemudian yang ke-8, mengerat atau memotong kuku. Sebab itu sebelum kita persediaan sebelum kita pergi, kita telah bersihkan semua, mengemas, kita panggil kemaskan badan semua, kemaskini badan, ya. Okey, baik. Yang ke-9, memotong, menebang, mengerat, mematah atau mencabut, atau membinasakan pokok-pokok, tak boleh, itu pantang larang kita. Kemudian yang ke-10, memburu, menembak, menangkap dan mengurung atau membunuh binatang buruan darat yang halal dimakan, sama ada di tanah haram ataupun halal. Ini pantang larangnya, ya. Yang ke-11, melakukan pendahuluan persetubuhan. Ini mukaddimah lah. Kemudian yang ke-12, bersetubuh, dan yang paling akhir sekali adalah berkahwin atau mengahwinkan atau menerima wakil kahwin. Ini adalah 13 kita panggil pantang larang ketika telah kita panggil pantang larang ihram lah, ataupun pantang larang ketika kita telah berniat umrah, insya-Allah. Bahasa mudahnya ketika kita disebut pantang larang ihram. Untuk kita mudah faham dan lebih jelas, maka kita perlulah menghadiri, kursus-kursus, kelas-kelas dan sebagainya. Ini adalah secara ringkas
untuk mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah umrah dan haji. Maka pantang larang ihram ini terpakai kedua-duanya lah. Nama pun pantang larang ihram. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.